Pernahkah Anda terfikir tentang kebenaran yang menakutkan ini? Warga emas yang tekun mengambil obat tekanan darah setiap hari sebenarnya mungkin mengalami tekanan darah yang lebih tinggi dan akhirnya membawa maut. Nama saya Dr. Azman bin Kasim. Sepanjang 45 tahun kerjaya saya sebagai pakar kardiologi, saya telah menyaksikan banyak kes yang menyayat hati. Kes yang paling tidak dapat saya lupakan ialah Encik Ismail bin Ahmad, 72 tahun, yang saya temui pada musim bunga tahun lalu. Beliau ialah seorang pesara guru sekolah menengah dan telah mengawal tekanan darahnya dengan stabil selama lebih 10 tahun. Kemudian pada suatu hari beliau tiba-tiba dibawa ke hospital oleh keluarganya. Tekanan darahnya telah menurun kepada 20 dan beliau mengalami aritmia yang teruk. Sedikit sahaja kelewatan mungkin akan meragut nyawanya. Keluarganya menangis dan bertanya, "Dokter, kami sentiasa berikan obatnya secara berkala, jadi mengapa ini berlaku?" Siasatan terperinci mendedahkan satu kebenaran yang mengejutkan: jus limau gedang yang diminum olehnya setiap pagi ketika perut kosong. Terkejut bukan, segelas jus limau gedang yang kelihatan sehat itu akhirnya menjadi isu yang mengancam nyawa. Menurut kajian terbaru hospital kami, 7,18% pesakit hipertensi tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesilapan ini. Kebanyakannya tersilap anggap bahwa obat mereka tidak berkesan, tetapi punca sebenar terletak pada 4 faktor yang biasa ditemui setiap hari. Apa yang akan saya sampaikan hari ini bukanlah teori perubatan yang rumit. Ia adalah maklumat asas kehidupan yang boleh menyelamatkan nyawa Anda. Jika Anda mengambil obat tekanan darah dan bimbang sama ada tekanan darah Anda terkawal atau tidak, sila tonton video ini sehingga tamat. 4 bahaya tersembunyi yang akan saya sebutkan mungkin berada di dalam peti sejuk Anda di atas meja makan Anda. Sila tinggalkan komen dengan nomor 1. Saya ingin tahu berapa ramai orang yang benar-benar perlu mendengar ini. Jika Anda rasa maklumat ini penting, sila kongsikannya dengan keluarga dan rakan-rakan. Sekarang saya akan terangkan setiap bahaya utama satu persatu. Ini bukan sekadar isu kesehatan, ia adalah isu yang mengancam nyawa. Kita semua perlu memandang serius perkara ini. Kes Encik Ismail yang saya sebutkan tadi sama sekali bukan kes yang jarang berlaku. Saya secara pribadi telah bertemu dengan ramai pesakit yang mengalami lonjakan tekanan darah dalam 45 tahun amalan saya. Encik Ismail, seorang pesara guru bahasa Melayu, adalah seorang yang sentiasa mematuhi temu janji dan mengambil obatnya dengan tekun setiap pagi dan petang. Tekanan darahnya sentiasa stabil sekitar 90 pada nadi. Tetapi hanya segelas jus limau gedang akhirnya mencetuskan krisis besar. Mengapa? Biar saya jelaskan. Badan kita berfungsi seperti jentera yang kompleks. Antaranya hati bertindak sebagai unit pemrosesan pusat yang menyelaraskan semua fungsi. 95% obat yang kita ambil mesti melalui hati untuk menjadi berkesan. Hati mengandungi protein penting yang dipanggil furanokomarin yang bertindak sebagai pekerja khusus yang memecahkan obat kepada bahagian yang lebih kecil dan membantunya disingkirkan dari badan. Walau bagaimanapun, limau gedang mengandungi sebatian yang dipanggil furanokomarin yang menjadi punca masalah. Namanya rumit, tetapi secara ringkasnya ia mengganggu enzim di dalam hati, menghalangnya daripada berfungsi. Apakah hasilnya? Sebagai contoh, sebiji pil tunggal yang sepatutnya berkesan untuk tekanan darah tinggi tidak dihadam, sebaliknya terkumpul di dalam darah meningkatkan keberkesanan obat sebanyak 3 hingga 5 kali ganda. 1, 2, 3, 4. Inilah sebab sebenar Encik Ismail mengalami aritmia yang teruk dan tekanan darahnya melonjak. Beliau telah mengambil dos berlebihan obat tanpa disedari. Apa yang lebih menakutkan ialah kesannya tidak bertahan selama 1 atau 2 hari. Kesan gangguan enzim limau gedang boleh bertahan dari 3 hari hingga seminggu. Jadi jika Anda minum secawan teh limau gedang pagi ini, ia boleh menjejaskan penyerapan dan pemecahan semua obat tekanan darah Anda sepanjang minggu. Masalahnya ialah bahan yang sama bukan sahaja terdapat dalam limau gedang segar, tetapi juga dalam jus limau gedang, sirap limau gedang, teh limau gedang, jam limau gedang, dan juga buah-buahan sitrus lain. Saya teringat dengan jelas satu lagi kes. Makcik saya 68 tahun mempunyai tabiat minum teh limau gedang setiap pagi. Tekanan darahnya tidak menentu untuk seketika dan tidak kira berapa kali beliau menukar obatnya ia tidak berkesan. Selepas memeriksa setiap tabiat pemakanannya, kami mendapati bahwa teh madu limau gedang adalah puncanya. Saya faham sekarang. Jadi saya ingin katakan ini, jika Anda mengambil obat tekanan darah, saya amat mengesyorkan agar Anda mengelak daripada mengambil apa-apa yang berkaitan dengan limau gedang. 1, 2, 3, 4. Ini bukan keterlaluan. Ini adalah langkah pencegahan paling asas untuk melindungi nyawa Anda.
Ingatlah bahawa 5 gedang bahan biasa dalam kehidupan seharian boleh mengancam kesihatan anda secara senyap. Sekarang biar saya beritahu anda tentang bahaya tersembunyi yang kedua. Ini adalah makanan yang anda makan setiap hari tetapi tidak anda sedari. Ia begitu biasa sehingga kita mudah terlepas pandang ikan masin jeruk dan lauk pauk masin. 567. Sambal belacan budu tau cupes kacang soya ditapai keropok lekor ayam masak kicap dan telur masin adalah hidangan utama di meja makan kita. 5 terutamanya warga emas sering mengatakan bahawa mereka memerlukan sekurang-kurangnya secubit lauk pauk masin ini jika mereka tidak berselera makan. Tetapi Anda harus tahu perisa biasa ini boleh menjejaskan tekanan darah Anda secara diam-diam. Mari kita buat kiraan pantas. Jumlah garam harian yang disyorkan untuk orang dewasa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah kira-kira 500 ml yang bersamaan dengan satu penutup botol bir. 8. Walau bagaimanapun hanya sepotong ikan masin, boleh mengandungi jumlah garam yang jauh lebih tinggi. Beberapa keping jeruk mangga dengan mudah melebihi jumlah harian yang disyorkan. Masalahnya ialah, walaupun ramai orang mendakwa mereka tidak menambah garam ke dalam hidangan mereka perasa yang kita gunakan tanpa berfikir panjang, kicap sos cili tauco dan sos perasa juga mengandungi sejumlah besar natrium. 7. Garam tersembunyi ini. Inilah sebabnya tekanan darah tiba-tiba melonjak. Apabila paras natrium meningkat, badan kita akan menahan lebih banyak air untuk mengimbangkannya. Ini meningkatkan isi padu darah dan meningkatkan tekanan yang perlu ditanggung oleh saluran darah. Ia seperti air di dalam pipe air lama tiba-tiba meningkatkan risiko pecah. Lebih teruk lagi, natrium meningkatkan kepekaan saluran darah. Ini bermakna ia mengecut walaupun dengan rangsangan kecil menyebabkan tekanan darah tidak menentu. Anda sebenarnya hidup dengan bom jangka di dalam saluran darah Anda. Saya pernah mempunyai seorang pesakit Encik Tan yang mengusahakan sebuah kedai makan sebelum bersara. Beliau mengatakan bahawa sebarang hidangan tanpa lauk masin seperti ikan masin atau makanan yang dijeruk adalah tawar. Beliau malah telah mencuba menukar ubat tekanan darahnya beberapa kali tetapi tidak berkesan. Jadi saya mencadangkan agar beliau menghentikan semua lauk pauk masin dan cuba makan sup yang kurang masin. Selepas mengikuti nasihat saya, tekanan darahnya menurun dengan ketara dalam masa 2 minggu sahaja dan beliau dapat mengurangkan separuh pengambilan ubatnya. Inilah kuasa natrium. Tidak kira betapa berhati-hatinya Anda mengambil ubat makanan masin masih boleh menjejaskan keberkesanannya. 9. Jadi adakah itu bermakna Anda harus menghentikan garam sepenuhnya? Tidak, badan kita memerlukan sejumlah natrium. Apa yang penting ialah membentuk tabiat menguruskan garam dengan bijak. Sebagai contoh, Anda boleh mengurangkan pengambilan garam dengan menggunakan perasa semula jadi seperti kulit limau, bawang putih halia, daun bawang dan cili untuk meningkatkan rasa. Anda juga boleh memilih garam rendah natrium. Walau bagaimanapun, garam rendah natrium mengandungi lebih banyak kalium, jadi jika Anda mengambil ubat penahan kalium, pastikan Anda berunding dengan doktor Anda. Kesederhanaan yang bijak adalah kunci kepada kesihatan yang baik. Sekarang mari kita pertimbangkan faktor risiko ketiga. Kali ini ia adalah watak utama yang sama sekali tidak dijangka. Ramai orang minum susu setiap hari percaya ia bermanfaat untuk kesihatan mereka. Susu. Adakah susu berbahaya? Sukar untuk dipercayai, bukan bagaimana makanan berkhasiat seperti itu boleh menjejaskan ubat tekanan darah. Kuncinya terletak pada masa Anda mengambilnya. 10, 11, 12, 13, 14. Ramai warga emas bangun pada waktu pagi mengambil ubat tekanan darah mereka dan kemudian segera minum segelas susu suam. Ini kelihatan seperti tabiat yang bijak kerana ia membolehkan mereka mengambil ubat mereka sambil mendapatkan nutrisi, tetapi pada hakikatnya ia boleh membawa kepada kesan yang boleh diabaikan. Biar saya jelaskan mengapa. Susu kaya dengan protein dan kalsium, dan apabila bahan-bahan ini bertemu dengan ubat tekanan darah di dalam perut, satu fenomena yang dipanggil tindak balas pengikatan berlaku. 10-12 secara ringkasnya, protein dan kalsium mengikat ubat dengan kuat seperti tali. Ini menghalang ubat daripada diserap di dalam usus dan dikumuhkan dalam bentuk yang tidak dihadam. Ini bermakna ubat itu diambil dengan betul tetapi keberkesanannya kurang daripada separuh. Saya teringat satu kes tertentu. Terdapat seorang akuntan bersara bernama Encik Rahman. Tekanan darahnya sentiasa tidak stabil dan menukar ubatnya secara berterusan tidak berkesan. Akhirnya, beliau mula tertanya-tanya sama ada beliau memerlukan ubat yang lebih kuat.
Tetapi apabila saya bertanya lebih lanjut, saya mendapat tahu bahawa beliau sentiasa mengambil ubat tekanan darahnya dengan segelas susu setiap pagi. Beliau telah berbuat demikian selama bertahun-tahun. Saya segera mencadangkan agar beliau mengambil ubatnya dengan air suam dan menunggu 2 jam untuk minum susu. Selepas membuat perubahan gaya hidup ini, tekanan darahnya menjadi stabil dalam masa sebulan sahaja dan beliau tidak lagi memerlukan ubat yang lebih kuat. Kaedah yang betul adalah seperti berikut: apabila Anda bangun pada waktu pagi, ambil ubat Anda dengan air suam. Dan sebaiknya tunggu sekurang-kurangnya 2 hingga 2 jam sebelum mengambil produk tenusu seperti susu yogurt atau susu soya. Mengapa 2 jam? Kebanyakan ubat tekanan darah mengambil masa kira-kira sejam untuk diserap di dalam perut. Jika Anda mengambil produk tenusu selepas masa itu, tiada tindak balas pengikatan akan berlaku. Prinsip ini bukan sahaja terpakai untuk susu tetapi juga untuk semua makanan yang kaya dengan protein dan kalsium. Yogurt, keju, susu soya dan juga minuman protein. Adakah Anda faham mengapa Anda tidak boleh mengambilnya bersama-sama dengan ubat? Mulai hari ini ambil ubat Anda secara berasingan dan minum susu kemudian. Prinsip mudah tetapi berkuasa ini boleh memaksimumkan keberkesanan ubat Anda dan meminimumkan kesan sampingan. Jangan bazirkan ubat Anda, biarkan ia wujud di dalam badan Anda. Kini tiba masanya untuk mendedahkan ancaman terakhir yang paling berbahaya dan membawa maut. Ini adalah faktor risiko yang jauh lebih kuat daripada 3 faktor yang telah saya sebutkan dan faktor yang sering dihadapi oleh ramai orang tanpa berfikir panjang: alkohol. Bir, wain, tuak, apa jua jenisnya. Sebarang minuman beralkohol adalah sama. Ramai orang berkata, "Doktor, saya hanya minum sedikit alkohol sekali-sekala. Saya dengar wine baik untuk jantung." Ini adalah tanggapan salah yang telah lama wujud. Hari ini saya di sini untuk menegaskan perkara ini dengan tegas. Jika Anda mengambil ubat tekanan darah, alkohol adalah dilarang sama sekali. 15-16 tidak kira apa jenisnya. Mengapakah saya begitu tegas? Sebabnya mudah: alkohol dan ubat tekanan darah berinteraksi dengan sangat sensitif. Pertama, minum alkohol melebarkan saluran darah buat sementara waktu, menyebabkan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba. Tetapi jika ubat itu sudah berkuat kuasa di dalam badan Anda, tekanan darah Anda akan turun lebih rendah lagi. Apakah hasilnya? Hipotensi secara tiba-tiba. Salah seorang pesakit saya, Encik David, biasanya mempunyai tekanan darah yang terkawal dengan baik. Pada suatu petang beliau minum setengah gelas bir semasa bertemu dengan seorang rakan. Kemudian ketika hendak ke tandas pada awal pagi, beliau tiba-tiba berasa pening dan rebah. Apabila beliau dibawa ke hospital, tekanan darahnya telah menurun daripada 80 kepada 50. Ia adalah situasi yang sangat berbahaya. Masalah yang lebih besar tidak berhenti di situ. Kesan penurunan tekanan darah alkohol hanya bertahan untuk tempoh yang singkat, dan apabila alkohol mula dipecahkan, saluran darah mengecut semula menyebabkan peningkatan tekanan darah yang cepat. Pemulihan ini selalunya melebihi paras normal, mewujudkan turun naik tekanan darah seperti roller coaster. Turun naik tekanan darah yang tidak stabil ini memberi tekanan yang besar kepada jantung dan saluran darah otak, akhirnya membawa kepada komplikasi maut seperti pendarahan otak atau serangan jantung. Alkohol juga memberi tekanan kepada fungsi hati. Oleh kerana kebanyakan ubat tekanan darah dimetabolismekan oleh hati, minum alkohol akan memberi keutamaan kepada hati berbanding alkohol mengabaikan keupayaan hati untuk memetabolismekan ubat. Ini menyebabkan ubat itu kekal di dalam badan untuk tempoh yang lama yang berpotensi meningkatkan risiko keracunan. Selain itu, alkohol juga mengaburkan tanda-tanda kesan sampingan ubat. Sebagai contoh, gejala seperti degupan jantung yang perlahan, pening dan kelemahan otot sering dikaburkan oleh alkohol, menyebabkan pesakit tidak menyedarinya selalunya sehingga terlambat. Kesimpulannya, jika Anda mengambil ubat tekanan darah, Anda mesti berhenti mengambil alkohol. Minum sedikit tidak mengapa, bukan? Jangan percaya pada kabar angin bahawa wine baik untuk kesihatan. Bagi mereka yang mengambil ubat, alkohol bukan ubat tetapi racun. Walaupun setitik pun tidak terkecuali. Demi kesihatan dan nyawa Anda, saya menasihatkan Anda untuk berhenti mengambil alkohol sepenuhnya mulai sekarang. Kita telah melihat 4 musuh tersembunyi yang boleh menjejaskan tekanan darah. Jadi apakah rakan-rakan pelindung tekanan darah kita? Selepas berdekad-dekad berurusan dengan ramai pesakit hipertensi di klinik saya telah menemui satu persamaan yang ketara. Mereka yang telah pulih kesihatan mereka adalah hasil daripada 3 nutrien yang berfungsi dalam keseimbangan yang sempurna, dan saya mula memanggilnya sebagai pelindung baru tekanan darah.
Sebaik sahaja 3 nutrien ini menjadi sebahagian daripada diet Anda, tekanan darah Anda akan mula stabil. Pelindung pertama ialah kalium. Natrium dan kalium sentiasa terlibat dalam tarik tali yang tegang di dalam badan kita. Natrium berlebihan meningkatkan tekanan darah manakala kalium mengeluarkannya menurunkan tekanan darah. Seperti menambah air ke api yang menyala, kalium membantu membuang natrium berlebihan dan menenangkan saluran darah. Bukan itu sahaja, kalium juga membantu saluran darah berehat, membolehkan darah mengalir dengan lebih mudah. Terdapat banyak makanan yang kaya dengan kalium di sekeliling Anda. Pisang adalah makanan biasa yang terkenal, tetapi yang menghairankan, sebiji ubi kentang panggang mengandungi lebih banyak kalium daripada 2 biji pisang. 18. Bayam yang direbus juga merupakan sumber yang sangat baik dan Anda boleh mengambilnya dengan hanya makan setengah mangkuk. Selain itu, ubi keledek, tomato, kiwi, dan kekacang juga merupakan sumber kalium yang sangat baik. Pengambilan harian yang disyorkan untuk orang dewasa biasa adalah kira-kira 3.500 hingga 4.000 ml, tetapi jika Anda makan sebiji pisang untuk sarapan pagi, sebiji ubi kentang untuk makan tengah hari, dan bayam atau lauk berasaskan kekacang untuk makan malam Anda secara semula, jadi dapat memenuhi lebih separuh daripada pengambilan kalium itu. Walau bagaimanapun, mereka yang menghidap penyakit buah pinggang kronik harus berhati-hati dengan pengambilan kalium dan mesti berunding dengan doktor mereka. Keutamaan kedua ialah asid folik. Walaupun asid folik sering dianggap sebagai nutrien penting hanya untuk wanita hamil, ia sebenarnya juga memainkan peranan penting bagi mereka yang mempunyai tekanan darah tinggi. Saluran darah mengandungi bahan yang dipanggil homocysteine, dan apabila tahap ini meningkat secara berlebihan, ia menggores bahagian dalam saluran darah, seperti kertas pasir, menyebabkan kerosakan dan akhirnya melemahkan dinding saluran darah, menggalakkan aterosklerosis. Asid folik adalah senjata paling kuat untuk menurunkan homocysteine. Tekanan darah tinggi, terutamanya apabila tahap asid folik rendah dan tahap homocysteine tinggi, dikenali sebagai hipertensi jenis H, dan risiko stroke adalah jauh lebih tinggi daripada hipertensi umum. Makanan apakah yang kaya dengan folat? Makanan biasa, termasuk sayur-sayuran berdaun hijau gelap. 18. Sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, dan asparagus adalah contoh yang baik, dan kekacang seperti kacang soya, kacang dal, dan kacang kuda juga kaya dengannya. 21-22 Antara produk haiwan hati kaya dengan folat, tetapi perlu berhati-hati kerana kebimbangan tentang kolesterol. Keperluan harian adalah 0,81 liter bersamaan dengan 8 ml yang boleh dipenuhi dengan kerap mengambil makanan di atas. Vitamin ketiga dan terakhir ialah vitamin D. Ramai orang percaya bahawa vitamin D hanya baik untuk kesihatan tulang, tetapi kajian baru-baru ini menunjukkan bahawa vitamin D memainkan peranan penting dalam mengurangkan risiko tekanan darah tinggi dengan menghalang sistem renin-angiotensin, sistem yang mengawal tekanan darah. Vitamin D juga mengekalkan sel endotelial vaskular yang sihat, meningkatkan keanjalan saluran darah. Malah lebih daripada 7 daripada 10 pesakit hipertensi yang saya rawat mengalami kekurangan vitamin D, dan banyak kes telah melihat tekanan darah stabil selepas suplemen. 23. Cara paling mudah untuk menyerap vitamin D adalah melalui cahaya matahari. Cahaya matahari sebelum jam 10 pagi atau selepas jam 4 petang sangat lembut dan menghasilkan vitamin D yang mencukupi. Hanya berjemur selama 15 hingga 20 menit setiap hari, mendedahkan tangan, lengan, dan betis Anda kepada cahaya matahari sudah memadai. Makanan terbaik termasuk ikan berlemak seperti ikan kembung, salmon, dan sardin, manakala kuning telur dan cendawan juga merupakan sumber yang sangat baik. Jika ujian darah menunjukkan Anda mengalami kekurangan yang teruk, Anda juga harus mengambil suplemen seperti yang diarahkan oleh doktor Anda. Kalium, asid folik, dan vitamin D bertindak sebagai 3 pelindung yang teguh secara senyap tetapi kuat melindungi tekanan darah kita. Jika Anda memasukkan nutrien ini secara semula, jadi ke dalam diet Anda yang mungkin terabai akibat pengambilan yang berlebihan, tekanan darah Anda akan menjadi lebih stabil. Mulai sekarang, perubahan kecil dalam diet Anda akan membina masa depan yang lebih sihat. Setakat ini saya telah menerangkan cara mengawal tekanan darah tinggi dengan memberi tumpuan kepada ubat-ubatan dan diet. Tetapi cabaran sebenar bermula sekarang. Sepanjang bertahun-tahun amalan saya, terdapat satu kebenaran yang saya sedari secara mendalam. Masalahnya ialah penyakit tidak akan dapat disembuhkan sepenuhnya hanya dengan diet. Bukan tanpa sebab pepatah ubat adalah 3/10 tabiat adalah 7/10 telah diwarisi selama berabad-abad. Tanpa gaya hidup sehat, ubat terbaik pun tidak berguna.
Sebaliknya, jika Anda mengekalkan tabiat hidup yang baik, keberkesanan ubat boleh meningkat 2 atau 3 kali ganda. Hari ini saya akan memperkenalkan 4 prinsip teras untuk mengawal tekanan darah tinggi yang telah saya amalkan bersama pesakit saya selama berdekad-dekad. Prinsip pertama ialah senaman. Ramai orang bimbang bahawa senaman akan meningkatkan tekanan darah, tetapi ini adalah tanggapan yang salah. Senaman adalah ubat semula jadi terbaik untuk tekanan darah. Puasa adalah sangat penting. Senaman berat yang mendorong Anda ke ambang maut seperti angkat berat, lari pecut intensiti tinggi atau badminton tidak sesuai untuk mereka yang mempunyai tekanan darah tinggi. Sebaliknya, senaman aerobik yang lembut dan berterusan adalah disyorkan. Berjalan santai, berjalan pantas, berjoging perlahan, berenang dan senaman tradisional seperti tai chi juga sangat berkesan. 30 menit setiap hari, sekurang-kurangnya 5 kali seminggu. Keamatannya sepatutnya pada tahap yang membuat Anda tercungap-cungap tetapi masih boleh bercakap. Masa juga penting. Elakkan senaman berat antara jam 6 hingga 10 pagi apabila tekanan darah meningkat secara semula jadi. Masa terbaik ialah pada waktu petang atau senja apabila cahaya matahari lembut. Malah Encik Adnan yang mula berjalan pantas di taman selama sejam setiap petang selepas bersara melihat tekanan darahnya stabil daripada 90 kepada 148,85 dalam masa 3 bulan sahaja dan beliau dapat mengurangkan separuh dos ubatnya. Faktor kedua ialah tidur dan irama harian. Tekanan darah kita turun naik secara berirama sepanjang hari. Biasanya tekanan darah paling rendah antara jam 10 malam hingga 2 pagi, kemudian meningkat secara beransur-ansur semula dari jam 6 pagi. Walau bagaimanapun, tabiat tidur yang tidak teratur atau sering naik turun akan mengganggu irama ini, menghalang tekanan darah daripada menurun pada waktu malam dan memberi tekanan kepada jantung dan saluran darah otak. Oleh itu adalah penting untuk membentuk tabiat tidur sebelum jam 10 malam dan bangun antara jam 6 hingga 7 pagi setiap malam. Tidur selama 7 hingga 8 jam adalah disyorkan. Elakkan menggunakan TV atau telefon pintar yang merangsang sebelum tidur, sebaliknya dengar muzik yang menenangkan atau lakukan pernafasan dalam dan regangan untuk berehat. Langkah ketiga ialah pengawalan emosi. Dikatakan bahawa kemarahan merosakkan hati, kesedihan merosakkan paru-paru dan kebimbangan merosakkan perut. Turun naik emosi juga secara langsung mempengaruhi tekanan darah. Pernahkah Anda berasa pening dan pening selepas pertengkaran sengit atau kemarahan yang meluap-luap? Pada ketika itu tekanan darah Anda meningkat dengan cepat. Setiap kali Anda berasa emosi, saluran darah Anda mengecut, jantung Anda berdegup lebih cepat dan otak Anda tertekan. Oleh itu, pengawalan emosi adalah kunci untuk mengawal tekanan darah tinggi. Apabila Anda berasa tidak selesa, tarik nafas dalam-dalam beberapa kali, berjalan-jalan sebentar di luar, dengar muzik atau alihkan pandangan Anda. Berbual dengan rakan atau keluarga juga boleh membantu. Selain itu, senaman meditasi yang menggabungkan pergerakan seperti yoga atau tai chi amat disyorkan kerana ia membantu menenangkan minda dan badan. Akhir sekali, langkah keempat dan terakhir ialah memantau tekanan darah secara berkala. Ramai orang tidak mengukur tekanan darah mereka apabila tiada gejala, hanya mengambil ubat apabila mereka berasa pening atau sakit kepala. Walau bagaimanapun, tekanan darah sering turun naik secara senyap dan tanpa sebarang tanda amaran. Apabila Anda mula merasakan tekanan darah Anda meningkat, selalunya ia sudah berada pada tahap yang berbahaya. Oleh itu, saya syorkan Anda menyimpan monitor tekanan darah elektronik yang boleh dipercayai di rumah dan mengukurnya 2 kali sehari, sekali pada waktu pagi selepas membuang air kecil semasa Anda berehat dan sekali sebelum tidur semasa Anda berasa selesa. Catatkan keputusan dalam buku nota atau aplikasi tekanan darah dan tunjukkan kepada doktor Anda semasa temu janji akan membantu mereka menentukan pelan rawatan yang lebih tepat. Jika boleh mencatatkan makanan harian rutin, senaman pengambilan ubat dan situasi yang tertekan, boleh menjadi sangat membantu dalam menentukan punca sebenar sebarang perubahan yang tidak normal. Lagipun mengawal tekanan darah bukanlah usaha sekali sahaja tetapi hasil daripada tabiat harian yang terkumpul. Hanya mengambil ubat secara berkala tidak mencukupi. Badan yang sihat adalah sesuatu yang boleh Anda bina sendiri dan saluran darah yang sihat akan berkembang maju dengan gaya hidup yang konsisten. Setakat ini kita telah belajar cara mengawal tekanan darah tinggi secara umum, mengelakkan makanan berbahaya, mengambil nutrien berfaedah secara aktif, mengambil ubat dengan betul dan juga menyesuaikan gaya hidup. Hanya apabila keempat-empat arah ini selaras, tekanan darah tinggi boleh kembali ke keadaan asalnya dengan tenang dan mantap. Izinkan saya merumuskannya sekali lagi. Pertama, ingatlah 4 bahaya yang perlu dielakkan. Buah-buahan sitrus seperti limau gedang akan mengganggu penyerapan ubat dan makanan masin seperti ikan masin dan jeruk akan menjejaskan keberkesanan ubat.
Susu mengikat ubat menyebabkannya disingkirkan dari badan dan alkohol menyebabkan tekanan darah turun naik seperti roller coaster meninggalkan akibat yang serius. Tidak kira betapa tekunnya Anda mengambil ubat, usaha Anda mungkin menjadi sia-sia jika Anda tidak mengelakkan 4 bahaya ini. Kedua, pastikan Anda mengambil 3 nutrien yang menyokong tekanan darah. Kalium menurunkan tekanan darah dengan mengeluarkan natrium, asid folik menyingkirkan homosistein yang merosakkan dinding saluran darah, dan vitamin D menstabilkan sistem kawalan tekanan darah. Ketiga-tiga ini yang boleh diserap secara semula jadi melalui makanan adalah rakan yang boleh dipercayai melindungi badan dengan lebih lembut dan berkesan untuk jangka masa panjang berbanding ubat. Ketiga, jangan lupakan 4 tabiat ini dalam kehidupan seharian Anda: senaman yang lembut dan teratur, tidur yang cukup, pengawalan emosi, dan memeriksa tekanan darah secara berkala 2 kali sehari. Keempat-empat perkara ini tidak rumit tetapi tidak dapat dicapai dalam sekelip mata. Walau bagaimanapun, jika Anda melakukannya secara konsisten, tekanan darah Anda akan beransur-ansur stabil walaupun tanpa ubat. Perkara penting di sini ialah jangan melakukan semuanya sekaligus. Satu perubahan hari ini, satu lagi perubahan esok. Mengumpul perubahan kecil satu persatu adalah pendekatan yang paling mampan dan selamat. Saya Dr. Azman bin Qasim telah menyaksikan banyak kes dalam lebih 45 tahun pengalaman klinikal saya. Walaupun sesetengah orang mengalami akibat tragis yang mengancam nyawa akibat mengabaikan tekanan darah, ramai lagi yang telah pulih kesihatan mereka melalui pengurusan yang betul walaupun lewat. Tekanan darah tinggi bukanlah penyakit yang menakutkan. Apa yang benar-benar menakutkan ialah mentaliti mengabaikannya kerana kekurangan pengetahuan dan malah berputus asa walaupun Anda mengetahuinya. Anda yang telah menonton video ini sehingga tamat telah mengambil langkah pertama. Masih belum terlambat untuk berubah sekarang. Lihatlah meja makan Anda. Kurangkan lauk pauk masin dan tambahkan sedikit pisang dan bayam. Mulakan dengan senaman ringan pada waktu pagi dan cuba tidur sebelum jam 10 malam ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk percaya bahawa Anda bertanggungjawab terhadap kesihatan Anda sendiri. Kesihatan bukanlah sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Ia adalah hasil daripada pemahaman dan usaha. Saya harap maklumat yang saya kongsikan hari ini akan memberi sedikit harapan kepada kehidupan Anda. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, sila suka dan kongsikannya dengan orang di sekeliling Anda. Jika perlu, langgan saluran kami supaya kami boleh terus memberikan Anda maklumat kesihatan yang praktikal. Jika Anda mempunyai sebarang soalan tentang tekanan darah tinggi, sila tinggalkan komen. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Saya amat berharap tekanan darah Anda akan stabil dan Anda sihat dari segi fizikal dan mental. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Semoga hari Anda sehat dan sejahtera.